Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Video kali ini kita akan cuba fahamkan bab yang ke-8 unsur dan bahan, Sains KSSM tingkatan 4. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut dalam unsur dan bahan, ataupun dia lebih kurang kepada jadual berkala unsur sebenarnya, tapi tak apalah. Jadi kita cuba fahamkanlah apa yang ada dalam buku teks kamu ni. Jadi kalau kamu tengok pada buku teks ni, dia muka surat 168. Okey, 168. Jadi kamu boleh baca juga sebenarnya buku teks ni. Buku teks ni sangat-sangat menarik sebenarnya, dengan warna dia. Okey, dengan susunan ayat dia tidaklah susah sangat. Kita pergi dulu kepada jirim. Jirim, 3 jenis zarah yang membina jirim. Jadi kita pergi perkataan 3 jenis zarah yang membina jirim. Yang pertama adalah atom. Jadi 3 jenis zarah. Zarah yang pertama adalah kita panggil sebagai atom. Jadi atom ni apa? Atom ni adalah zarah paling kecil unsur. Jadi kalau kita ada unsur, sesuatu unsur, dia adalah yang paling kecil sekali. Jadi kamu boleh tengok muka surat 168 tu, ada logam emas kan. Kemudian dia ada bulat-bulat dia tu. Jadi atom tu yang satu bulatan tu lah unit asas bagi unsur. Jadi tak adalah susah sangat. Cikgu percaya dulu waktu tingkatan 1 pun kamu ada belajar tentang unsur dan bahan atau tentang jirim ni. Jadi unit asas unsur. Kemudian seterusnya kita ada jenis zarah yang kedua dipanggil sebagai molekul. Molekul adalah gabungan 2 atau lebih atom. Jadi kita ada 1 atau lebih atom, kita ada 2 atau lebih atom, kita panggil dia sebagai molekul. Jadi dia bergabung secara kimia. Dia ada proses yang bergabung secara fizikal kan, ada proses yang bergabung secara kimia. Jadi secara kimia ni dia boleh berlaku secara semula jadi ataupun di dalam makmal, hasil daripada buatan manusia lah. Dan molekul ni pula dia boleh atom yang berbeza. Maksudnya 2 atau lebih atom ni dia boleh atom yang sama ataupun atom yang berbeza. Seterusnya kita ada ion. Jenis zarah yang ketiga kita ada ion. Ion ni adalah zarah-zarah yang bercas. Bercas. Dia ada positif atau negatif. Boleh ya? Seterusnya, bahan yang di sekeliling kita ni ialah jirim. Jadi kebanyakan semua bahan yang ada di sekeliling kita ni terdiri daripada jirim. Dan kita nak pergi kepada bahan. Jadi bahan. Jadi ada bahan yang kita bahagi sebagai, kita kategorikan sebagai bahan atom. Bahan atom kandungan zarah atom sahaja. Okey, dia ada kandungi zarah atom sahaja. Semua unsur logam atau gas nadir. Boleh ya? Unsur logam. Jadi logam ni salah satu ciri yang utama bagi logam ni, dia konduktor elektrik lah. Tapi ada juga logam yang dia tak bagus sangat dalam konduktor elektrik. Atom dalam logam tersusun rapat, teratur. Atom dalam gas nadir dia berjauhan, tidak teratur. Pastinya logam ni selalunya dalam keadaan berpejal, selalunya lah. Dalam keadaan berpejal. Ada juga logam yang dia tidak duduk dalam keadaan berpejal. Jadi dia tersusun rapat antara satu sama lain. Jadi kalau kita pergi kepada yang gas selalunya dia kedudukan dia tu susunan antara satu atom dengan satu atom lain pastinya jauh antara satu sama lain. Seterusnya kita ada bahan molekul. Jadi bahan molekul mengandungi zarah molekul gabungan 2 atau lebih atom. Jadi sebenarnya dia lebih kurang macam yang atas ni saja. Cuma yang ini pembahagian ni kita nak sebut tentang zarah. Yang pembahagian ni kita nak sebut bahan. Okey. Jadi bahan pun sama juga, ada bahan atom, bahan molekul, bahan ion. Yang atas tu zarah. Zarah ada kategori dia, jenis dia zarah atom, zarah molekul, zarah ion. Kita pergi kepada bahan molekul. Mengandungi zarah molekul gabungan 2 atau lebih, dah cerita tadi. Gabungan secara kimia, atom berbeza atau sama. Dia boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia gabungan 2 atau lebih ni, jadi dia boleh
daripada atom yang berbeza atau atom yang sama. Kebanyakan bahan bukan logam. Jadi bahan molekul ni kebanyakan dia bahan bukan logam. Dia sebut kebanyakan. Kamu baca betul-betul ni kebanyakan. Maksudnya bila kebanyakan, kamu jangan kata bahan logam tidak ada. Bahan logam pun ada jugalah. Okey, bahan logam pun ada juga dalam keadaan dia bahan molekul. Dia gabungan dua atau lebih. Tapi kebanyakan dia bahan bukan logam. Tindak balas antara unsur logam, bentuk sebatian, wujud dalam bentuk molekul. Okey, tindak balas antara unsur bukan logam. Jadi dia ada tindak balas dengan unsur bukan logam yang akan membentuk sebatian yang boleh wujud dalam bentuk molekul. Dah kita cerita tadi yang atas ni, dia bentuk bahan bukan logam kan. Jadi dia ada tindak balas yang menyebabkan ada pembentukan dia tu dalam bentuk dia molekul. Okey, nanti kita tengok kepada molekul ni. Kenapa kita panggil dia sebagai molekul? Kemudian bahan ion. Tindak balas antara unsur logam, unsur bukan logam. Jadi dia ada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam yang akan menyebabkan bahan tu dia bercas. Jadi sama ada dia bercas positif atau negatif. Sebabkan dia mengandungi ion positif atau ion negatif. Contohnya di sini kita ada natrium klorida ataupun bahasa Inggeris dia sodium chloride. Ni garam lah. Okay, next kita ada jadual berkala. Jadual berkala ni nota yang cikgu guna waktu tingkatan 1 lah. Okay, bukan cikgu dulu tingkatan 1 guna nota ni. Yang masa cikgu ajar tingkatan 1 lah cikgu guna nota ni. Jadi sekadar ulangan kepada kamu, refresh balik ingatan-ingatan dulu-dulu yang kamu dah belajar waktu tingkatan 1. Jadi jadual berkala, sebelum kita nak pergi kepada jadual berkala ni, kita fahamkan jirim dulu. Jirim terdiri daripada zarah-zarah kecil diskrit yang dipanggil sebagai atom. Jadi jirim tu sendiri dia ada zarah-zarah kecil, unit-unit kecil dia yang membina jirim tu. Kita panggil dia sebagai atom. Jadi kalau kamu ingat tadi cikgu ada terang dalam video minit-minit sebelum kan tentang atom. Ulang banyak kali ni. Sebab apa kita ulang banyak kali? Supaya nanti kamu biasa dengar benda tu. Dan kadang-kadang memanglah kadang first time dengar dia tak apa nak faham sangat. Jadi bila kamu dengar video ni kali pertama, mungkin tak pernah faham. Jadi kemungkinan nanti kamu belajar dalam kelas. Bila belajar dalam kelas, cikgu pun sebut juga. Jadi kamu dah terbiasa dengar. Jadi kemungkinan kefahaman tu akan datang. Amin. Kan cikgu harap macam tu lah. Jadi atom dilihat menggunakan mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron ni mikroskop lah. Mikroskop ni dia punya fungsi itu untuk kita lihat benda-benda yang sangat-sangat halus, yang sangat-sangat seni, yang kecil. Okey, mikro kan, nama pun mikro. Bila sebut mikro ni dia kecil lah, mikroorganisma. Kalau makro tu dia besar. Okey, makro tu dia besar. Jadi mikroskop elektron ni dia dapat membantu untuk kita lihat atom. Sebab apa? Atom ni dia unit asas bagi jirim kan. Unit asas bagi jirim dia sangat-sangat kecil. Dan cikgu percaya tak ada dalam sekolah ni, dekat mana-mana dekat Malaysia ni ada mikroskop elektron. Sebab apa? Sekolah tak perlu mikroskop elektron. Sekadar kamu nak belajar tentang mikroskop elektron ni, satu mikroskop elektron tu harga dia kemungkinan lebih daripada RM1 Malaysia atau dolar. Dan kemudian nak maintenance dia lagi. Orang nak main repair, nak main tengok. Jadi tak berbaloi lah satu buah sekolah nak ada mikroskop elektron. Universiti pun bukan semua universiti ada ya. Ada certain universiti dia tak mampu pun nak pakai mikroskop elektron ni. Dan dia tak perlu pun mikroskop elektron. Dia lebih kepada tujuan untuk penyelidikan, R&D, Research and Development. Jadi dia kalau memerlukan mikroskop elektron, jadi dia boleh belilah. Tapi kalau dalam keadaan biasa, sekolah-sekolah biasa, swasta ke bukan swasta ke, selalunya memang tak ada lah mikroskop elektron ni. Jadi atom terdiri daripada zarah subatom. Jadi kita nak pergi kepada atom ni. Jadi kalau kamu nampak sinilah atom ya. Okey. Struktur dia zarah, 3 zarah subatom yang kita panggil sebagai proton, neutron. Proton, neutron ni adalah nukleus. Dia di tengah-tengah. Jadi kalau nampak sini proton, neutron, dia adalah nukleus di tengah-tengah kawasan ni. Boleh ya?
Jadi proton dia zarah bercas positif, neutron zarah neutral tidak bercas. Jadi maksudnya kalau kamu nampak situ, nukleus terdiri daripada proton dan neutron. Terdiri daripada proton, terdiri daripada neutron. Jadi nukleus itu sendiri adalah bercas positif. Sebab apa? Sebab neutron dia zarah neutral tidak bercas. Jadi nukleus dia bercas positif. Jadi sini ada dia punya maklumat. Nukleus cas positif kerana proton dia bercas positif. Proton ni dia cas positif. Neutron ni walaupun dia sebahagian daripada nukleus tapi dia tidak bercas. Dan di sini juga dia beritahu bilangan elektron dalam atom sama dengan bilangan dalam proton. Jadi apabila bilangan elektron sama dengan bilangan proton, atom tu dia neutral. Okey. Atom tu dalam keadaan dia stabil lah. Dia neutral. Zarah neutral terbina daripada dua molekul atau lebih disebut sebagai molekul. Jadi kita cerita tentang molekul kan. Jadi ada satu, nampak sini ada satu oksigen. Okey. Satu oksigen. Kemudian apabila ada dua oksigen yang ada ikatan antara satu sama lain kan. Ni oksigen pertama, oksigen kedua, ada ikatan antara satu sama lain. Jadi, gabungan antara dua oksigen ni, oksigen ni kita panggil sebagai molekul oksigen. Gabungan antara dua atom oksigen ni kita panggil molekul oksigen. Nak cerita tentang molekul. Banyak sangat nanti kamu pening kepala. Sekejap dipanggil sebagai unsur, sekejap jirim, sekejap atom, sekejap molekul, sekejap apa lagi? Ion. Jadi pastikan bila sebut tentang molekul, boleh terbayangkan molekul keadaan macam mana. Bila sebut tentang jirim, boleh terbayang jirim tu macam mana. Okey. Kemudian unsur. Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Okey. Bahan yang paling ringkas tidak boleh diurai secara kimia kepada dua atau lebih bahan. Okey, jadi unsur. Terdapat satu jenis zarah setiap jenis unsur. Jadi dalam unsur tu, dia ada satu jenis zarah sahaja. Dia kalau ada oksigen, oksigen sahaja. Kalau dia ada emas, emas sahaja. Kalau dia ada apa lagi? Hidrogen, hidrogen sahaja. Jadi dia tak boleh ada benda-benda lain. Itu unsur. Jadi unsur ni adalah bahan paling ringkas. Tidak boleh lagi diuraikan. Contohnya oksigen tu. Kita tak boleh nak pecah lagi dah oksigen. Ni molekul atom oksigen ni tak boleh nak pecah lagi dah. Dia tetap akan jadi oksigen. Dah tak boleh. Itu bahan yang paling ringkas sekali. Terdapat satu jenis zarah setiap jenis unsur. Seterusnya kita ada sebatian. Okey, sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur bergabung secara kimia. Jadi ada gabungan yang berlaku antara dua atau lebih unsur. Contohnya air. Kan air kan? Air itu H2O. H2O. Jadi dia ada dua hidrogen, dia ada satu oksigen. Unsur apa? Unsur tu kemungkinan hidrogen lah atau kemungkinan oksigen. Sekarang ni dia dah bergabung. Ada dua hidrogen, ada satu oksigen. Sekarang ni kita panggil dia sebagai sebatian. Kita panggil dia sebagai sebatian. Jadi, sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur bergabung secara kimia. Boleh dihasilkan di dalam makmal. Dan boleh terhasil secara semula jadi. Barulah kita masuk tentang unsur. Pada abad ke-18-19, ahli sains temui banyak unsur. Jadi sekarang ni kalau kamu sambung bidang kimia kan, mungkinlah kamu sambung bidang kimia, antara penyelidikan yang kamu buat untuk bahan-bahan yang baru kamu jumpa, menyebabkan kamu jumpa satu unsur yang baru yang mana tidak ada lagi dalam jadual bekalan unsur yang ada sekarang ni. Jadi kemungkinan kamu akan menang anugerah Nobel lah. Jadi menang anugerah Nobel ni menyebabkan kamu sangat-sangat terkenal di dunia. Jadi bukan mudah ya nak jumpa satu unsur yang baru. Bukan mudah, bukan semudah yang kita sangka. Ada setengah saintis pada hayat dia jumpa unsur tu, tapi disebabkan dia tak publish ataupun dia tak
secara rasminya memperkenalkan unsur tu, mencirikan unsur tu, memberi maklumat tentang unsur tu, menyebabkan dia tidak disahkan sebagai orang yang pertama menjumpai unsur tu. Jadi siapa yang telah dokumenkan unsur tu di bawah penemuan dia, maka dia akan dapatlah penghargaan yang sepatutnya. Dan kamu kena ingat, orang yang jumpa unsur ni pula kemungkinan akan ada saintis-saintis yang lain cuba buktikan pula betul ke unsur yang dia jumpa tu unsur yang baru. Maksudnya tak boleh nak dipecahkan lagi kepada 2 unsur pula, 3 unsur pula kan kemungkinan. Jadi tak boleh dalam keadaan yang begitu. Jadi pada abad yang ke-18, abad ke-19 ni banyaklah saintis-saintis dia jumpa unsur-unsur yang kita ada sekarang ni, jadual berkala unsur ni yang kita ada sekarang ni. Jadi ni ulangan juga, kita pergilah sikit kepada jadual berkala unsur ni kan. Jadi jadual berkala unsur kamu tengok sini. Kemudian dia ada logam, bukan logam warna biru. Kemudian logam warna kuning. Kemudian dia ada separuh logam. Okey, dia ada separuh logam. Kemudian dia ada di bawah tu siri lantanida, siri actinida. Kemudian di setiap satu kotak ni dia adalah unsur-unsur dia. Okey, dia ada unsur-unsur dia. Jadi dalam maklumat tentang unsur tu dia letakkan di dalam kotak tu. Sebagai contoh, kalau yang bahagian atas ni dipanggil sebagai nombor proton. Kemudian simbol unsur, nama unsur. Dan di bawah tu ada jisim, atom, relatif. Okey. Jadi ni sebagai ulangan lah. Sebab dalam kamu punya silibus ni dia tidaklah terangkan secara mendalam tentang jadual berkala unsur moden ni. Okey, jadi dia ada apabila merentasi kala dari kiri ke kanan, sifat kimia dan sifat fizik unsur berubah secara berangsur-angsur. Jadi sifat logam berkurang, sifat bukan logam akan meningkat. Jadi dia bergerak daripada kiri ke kanan. Sifat logam tu akan berkurang, sifat bukan logam akan meningkat. Kemudian perubahan sifat oksida daripada oksida base kepada oksida asid. Sifat kekondaksian arus elektrik semakin berkurang. Jadi bukan semua logam bagus dalam mengalirkan elektrik ya. Dia ikut kepada jenis logam juga dan kedudukan dia di dalam jadual berkala unsur. Okey, jadual berkala unsur. Jadi in total dia ada 18 kumpulan. Dia ada yang kumpulan yang pertama ni dipanggil sebagai logam alkali. Okey. Kemudian yang kedua logam alkali bumi. Kemudian kita ada gas nadir. Okey, gas nadir. Yang ni semua kamu boleh cek, boleh tengok dekat muka surat 171. 171 dan boleh bacalah apa yang ada dalam muka surat 171 tu. Boleh ya. Jadi cikgu bergeraklah seterusnya. Apa sedikit penerangan dia tentang jadual berkala unsur. Jadi susunan elektron unsur. Susunan elektron unsur. Yang ni pada muka surat 172. Kamu boleh buka muka surat 172 buku teks. Tak buka pun tak apa jugalah. Kan kadang-kadang kamu tengok video ni waktu kamu tunggu bas ke, tunggu ayah kamu ke, kamu dalam pasar raya ke kan. Jadi kita tengoklah apa yang ada. Tapi kalau ada buku teks depan kamu lagi baguslah. Jadi kamu boleh baca sambil-sambil dengar penerangan daripada cikgu ni. Cikgu nak kata bagus sangat tentang bab ni, tidaklah ya. Dulu last belajar dulu waktu tingkatan, waktu matrikulasi. Sebab cikgu bidang pengkhususan tu kepada biologi, pendidikan biologi. Minoring pula dalam matematik. Okey. Tapi bukanlah kata tak boleh nak mengajar sains, boleh lah. Sebab adalah asas dulu. Jadi kita ada di tengah-tengah tu dipanggil sebagai nukleus. Kamu ingat kan nukleus? Kemudian dia ada petala pertama. Petala pertama ni dia ada 2 elektron. Kalau kamu nak baca, kamu bilang tu dia ada 2 elektron.
Yang ni dengan yang ini. Dia ada 2 elektron. Kemudian petala kedua boleh diisi dengan 8 elektron. Dan seterusnya semua 8 lah. Tapi dia kena ikut juga berapa bilangan elektron pada unsur tu. Kalau unsur tu ada 7 kan. 7 elektron. Jadi 2. Kemudian petala pertama tu ada 2 lah. Petala pertama. Petala kedua ada 5. Okey, 5 sajalah sebab dia ada 8 elektron saja. Dia ada 7 elektron saja. Dia tak boleh penuh. Boleh ya? Petala elektron. Jadi petala ketiga. Jadi dia ada 2, 4, 6 sahaja. 2, 4, 6 sahaja. Boleh ya? Susunan elektron duplet dipanggil sebagai 2 elektron pada petala pertama. Kemudian susunan elektron oktet. Tak tahulah nak sebut macam mana ya. 8 elektron petala luar. Kemudian ada pembentukan ion positif dengan ion negatif. Tadi kita cerita tentang ion kan. Ada tentang atom, ada tentang molekul, ada tentang ion. Jadi ini adalah pembentukan ion positif dan negatif. Jadi atom derma atau terima ion. Jadi atom tu dia boleh derma atau terima ion. Jadi dia boleh terima atau derma lah dia punya charge dia tu. Jadi ion positif, atom unsur derma elektron. Jadi bila dia dalam keadaan ion positif, dia derma elektron. Sekali lagi ya, supaya nanti kamu tak tertukar. Cikgu dulu waktu belajar, kalau ada dua-dua macam ni, kadang-kadang tertukar. Boleh sebut tentang ion positif, dia terima. Salah lah. Tak boleh lah kan. Ion positif, dia derma elektron. Untuk ion negatif pula, atom unsur terima elektron. Ion negatif dia terima elektron. Sebagai contoh kita ada atom magnesium. Okey. Elektron dia ada 12. Jadi bila dia 12, kamu nampak petala luar dia ni. Petala luar ada 2 sahaja. Sebab apa? Sini 2, sini 8. 2, 8. Kemudian luar sekali, paling luar sekali tu, petala ketiga tu ada 2. Jadi total up kita tambah semua dapat 12 lah. Sebab tu 2, 8, 2. Jadi dia akan derma elektron. Derma 2 elektron. Jadi bila dia derma elektron, dia jadi ion positif. Okey, ion positif. Jadi magnesium ni, magnesium ini dalam muka surat 173. Ini ya, ni 173. Kemudian yang sebelah tu adalah muka surat, yang ini muka surat 174. Yang tengah-tengah ni salah ni. Ni bukan magnesium. Okey. Yang itu adalah klorin. Yang ni pun sama juga. Cikgu kadang bukan apa, cikgu copy paste tu tak tertukar dia punya nama dia tu. Ni klorin. Jadi klorin dia terima 1 elektron. Jadi dia terima 1 elektron. Jadi bila dia terima 1 elektron, kita panggil dia sebagai ion negatif. Okey, ion negatif ataupun ion klorida. Selalunya orang panggil ion klorida lah. Tapi ion tu dia bercas negatif. Okey, bercas negatif apabila dia terima elektron. Jadi bila dia derma elektron, kita panggil dia ion positif. Jadi bila dia terima elektron, kita panggil dia sebagai ion negatif. Jadi dalam keadaan dia derma atau keadaan dia terima, kita panggil dia ion lah. Jadi kalau dia unsur magnesium, kita panggil dia ion magnesium. Kalau dia unsur klorida, kita panggil dia ion klorida. Cikgu ulang sekali lagi ya, bagi sama-sama kita fahamkan dan mungkin kita dapat ingat. Jadi pembentukan ion positif negatif melibatkan apabila atom tu dia derma atau terima ion. Atom derma atau terima ion. Jadi kita ada ion positif.
Kenapa kita panggil dia ion positif? Sebab dia derma. Positif derma. Jadi orang yang positif ni selalunya dia tak loket lah nak derma kan. Lebih kurang macam tu lah. Positif dia derma. Ion positif, atom unsur logam, derma elektron. Jadi orang yang negatif ni, dia tak suka derma, dia suka terima. Asyik terima sahaja. Contoh lah ya, cikgu tak kata kat siapa-siapa, nanti ada yang terasa hati pula kan. Kata apalah cikgu ni tak guna betul kan. Duk ngata kat saya ke? Tak ada, ni tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Ni nak bagi mudah faham saja. Kita ada ion negatif, atom unsur logam, terima elektron. Jadi kalau kita tengok sini, kita ada magnesium. Magnesium ni di luar ni ada 2 lebih. Jadi bila dia di luar 2 lebih, dia ada potensi untuk dia derma 2 elektron. Jadi dia tulis dalam keadaan 2 positif dekat luar tu, kita panggil dia sebagai ion magnesium dalam keadaan dia derma elektron. Kemudian kita ada atom klorin. Atom klorin kalau nampak sini, dia ada 2, kemudian ada 8, kemudian dia ada 2, 4, 6, 7. Dia kurang 1 ni, dia kurang 1. Jadi dia terima 1 elektron. Bila dia terima 1 elektron, dia penuhlah dia punya petala ketiga tu penuh. Sebab apa? Dia dah terima elektron. Kita panggil dia sebagai ion negatif ataupun ion klorida. Ion klorida. Jadi ini adalah jadual berkala unsur, sedikit pemahaman yang ada dalam buku teks kamu yang cikgu kena terang kat kamu lah. Okey. Seterusnya ada isotop. Isotop ni adalah bahagian yang terakhir dalam bab ke-8 ni yang kamu perlu fahamkan. Jadi semua atom dalam unsur punyai bilangan proton, neutron yang sama. Proton, neutron dia sama. Kecuali unsur tertentu. Jadi kamu kena setkan dalam minda kamu bilangan proton, bilangan neutron. Bila sebut proton, neutron ni apa? Jadi nak kena ingatlah tentang struktur ni. Jadi dia pada nukleus dia tu, proton dan neutron, dia mempunyai bilangan yang sama. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Kecuali, okey, kecuali unsur tertentu yang mempunyai bilangan proton yang sama, neutron dia berbeza. Kecuali unsur tertentu, dia mempunyai proton yang sama, neutron yang berbeza. Maksudnya unsur tu tetap unsur tu. Kalau dia adalah karbon, dia karbon. Tapi proton dia sama, neutron dia berbeza. Okey, yang ini dikenali sebagai isotop. Kamu boleh buka muka surat 175. 175. Dalam 175 ni ada, dia bagi contoh. Contohnya ada hidrogen. Hidrogen, bilangan proton dia 1. Bilangan elektron dia 1. Bilangan neutron dia 0. Kemudian ada ni hidrogen 1. Ada juga hidrogen 2. Bilangan proton dia 1. Bilangan elektron dia 1. Bilangan neutron dia 1. Nampak tak? Dia beza kat neutronnya. Hidrogen 1, dia tidak ada bilangan pada neutron. Tapi hidrogen 2, dia ada bilangan kepada neutron. Kemudian pergi kepada hidrogen 3. Ni hidrogen unsur yang sama ya. Hidrogen 3. Bilangan proton dia 1. Bilangan elektron dia 1. Bilangan neutron dia 2. 2 pula dah. Ada jenis hidrogen, unsur hidrogen yang kosong. Ada unsur hidrogen yang 1 bilangan neutron dia. Ada hidrogen yang dia ada 2. Kenapa boleh ada keadaan macam ni? Keadaan ni dipanggil sebagai isotop. Okey. Jadi kita nak bezakan dia hidrogen ni berdasarkan nombor 1, 2, 3. Hidrogen 1 dia punya neutron dia kosong. Hidrogen 2 neutron dia 1. Hidrogen 3 neutron dia 2. Okey, ada 3 di situ. Kemudian ada jenis juga yang kamu tengok buku teks karbon. Jadi kamu tengoklah sendiri ya. Macam mana? Kamu tengok yang berbeza tu adalah bilangan neutron. Kemudian biasanya ditulis nombor nukleon sahaja. Okey, biasanya ditulis nombor nukleon sahaja. Nombor nukleon adalah jumlah bilangan proton
neutron dalam nukleus atom. Nombor nukleon tu dia tambahkan antara proton dengan neutron. Boleh ya? Jadi nombor nukleon ni adalah neutron. Cikgu salah eja ni. Nanti apalah kamu nak komplain kan? Bukan boleh nanti ada orang dia tak puas hati. Okey, neutron. Jadi jumlah bilangan proton dengan neutron. Jadi nukleon lah. Contohnya proton dengan neutron tambah. Okey, yang ini 1 tambah dengan kosong, 1 lah. Yang ini 1 tambah dengan 1, 2. Dia punya nukleon. Yang ini 1 tambah dengan 2 jadi 3. Bilangan nukleon dia, nombor nukleon. Contoh isotop kita ada hidrogen, 1 proton, 2 neutron. Okey. Cikgu terang tadilah. Kemudian hidrogen 3, hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Boleh rujuk kepada muka surat 175. Radioisotop, isotop tidak stabil akan pancarkan radioaktif. Jadi ada unsur-unsur tertentu dia radioisotop. Dia isotop dalam keadaan dia tidak stabil. Dia ada sinar radioaktif. Jadi unsur-unsur tertentu dalam jadual bekalan unsur ni, tak salah cikgu dia logam. Dia dalam keadaan dia tidak stabil yang boleh pancarkan sinaran radioaktif. Jadi sinaran radioaktif ni sesuatu yang bahaya ya. Bahaya sebab apa? Sebab dia ada keupayaan untuk meletup dan menembusi. Okay, meletup dan menembusi. Contohnya sinar gamma kobat. Sinar gamma kobat dalam sinaran radioaktif tu digunakan dalam perubatan untuk bunuh kanser, dan pertanian digunakan untuk bunuh mikroorganisma pada sayur. Cikgu tak pasti sangat pada pertanian ni. Cikgu rasa petani-petani pun tak guna kot sinar gamma kobat 60 ni. Macam membahaya je kalau guna. Cikgu tak pastilah ya. Cikgu nak cerita lebih pun cikgu tak tahu. Tapi kalau dalam perubatan memang ia biasa digunakan lah. Kamu boleh tengok pada muka surat 176. Jadi dia ada mesin radioterapi. Jadi digunakan untuk membunuh sel kanser. Okey, jadi membunuh sel kanser sebab apa? Sinaran yang dikeluarkan daripada sinar kobat 60 ni, okey, kobat 60 ni dikeluarkan oleh kobat 60 ni dapat membunuh sel-sel yang dipercayai sel kanser. Okey, sel kanser. Seterusnya ada fosforus 32. Dalam pertanian dia suntik dalam akar supaya nanti serapan baja fosforus dalam tumbuhan. Okey. Ni dalam muka surat 176. Disuntik dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar. Jadi dia untuk kaji kadar serapan fosforus oleh tumbuhan. Jadi dia boleh guna fosforus 32 ni. Jadi kita dah habislah bab yang ke-8.